Ya, boleh tuan. Boleh cek jalan lah. Ya, saya. Okey. Yang ni cek jalan lah. Saya tak ada pihak cek kena pay juga. Sebab benda ni adalah untuk membezakan di antara you dengan safety officer. Okey. Dan apabila habisnya slide ni, apa-apa yang you tak faham perbezaan di antara assessor, antara CSIA dengan safety officer, you kena tanya saya tau. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Yang ni objektif kita, discuss the importance of requirement of conducting CSIA, list of component and step in conducting CSIA. Sebenarnya CSIA ni juga adalah OSH risk assessment. Cuma dia spesifik kepada bahan kimia sahaja. Okey. Dan cara dia membuat CSIA ni berbeza dengan safety officer. Dekat peringkat permulaan, apakah yang perbezaan utama? Right? Anticipation. Participation. Mereka ni overthinking. Okay? Mereka fikir lebih-lebih. Jadi CSIA ni, soalan CSIA ni adalah di antara soalan yang dikonsider sebagai soalan cikgu mas. Okay? Semasa perform ada setengah examiner suka tanya soalan ni. Dia tanya CSIA ni siapa suruh buat? So kalau you apa jawapan dia? Kita tak boleh buat. Competent person saja boleh buat. Siapa yang regulation mana yang suruh you buat CSIA? Dia tanya macam tu. Use. Yes. Regulation yang memberi arahan untuk you membuat CSIA adalah use regulation. Okay. Dan dua perkara yang glamour di dalam use regulation ni adalah satu, dia suruh you buat CSIA. Nombor dua, dia suruh you buat chemical register. Ya. Boleh ulang lagi sekali? Chemical register. Dan CSIA. Okay. Ya. Itulah dua arahan yang glamour di dalam use regulation. Okay, yang pertama ni, why conduct CSIA? This is the legal requirement. Assessment of risk of health. An employer shall not carry out any work which may expose or likely to expose any employee to a chemical hazardous to health unless he has a written assessment of risk created by chemical to health of the employee. Maksudnya benda ni, selagi you tidak membuat CSIA, you tidak dibenarkan mengendalikan chemical hazardous to health. Ya. Sebenarnya use ni dia ambil tahu pasal CHH saja tau. Apakah itu CHH? Chemical hazardous to health. Ya. Jadi soalan dia, macam mana you tahu chemical itu adalah CHH? Kena buat CSIA dulu. Tak, bukan buat CHA. You cuma tahu chemical itu adalah CHS ataupun tidak melalui SDS. Oh ya. Okey? Okey. Saya terangkan dekat sini. Secara grafik dia macam ni tau. You ada bahan kimia. Di mana bahan kimia ni CHH. Dia sama ada nanti boleh operasi atau tidak boleh operasi. So siapa yang bagi keputusan ni? CHRA. Jadi CHRA nanti dia nak tengok warna hijau ni adalah kawalan. Jadi CHRA ni nanti
akan diumumkan oleh CSIA nanti. Chemical hazardous to health, dia boleh berada di tempat kerja ke tidak? Itu soalan saya. Boleh dengan kawalan. Yes. CHS boleh berada di tempat kerja, tidak jadi masalah. As long as kawalan you cukup, maka you boleh beroperasi. Kalau tak cukup, nanti CSIA akan bagi cadangan. Dan yang kita nak adalah ni. Yang ni masalah. C3, C4, C5 masalah. Clear? Clear tuan. So sekarang saya akan bincangkan So gambar rajah ni clear Ya, clear. Tak salah kita ada CHS. Cuma kawalan mesti cukup. Jadi apa dikata kat sini? Kita hendaklah melaksanakan CSRA sebenarnya untuk memastikan pekerja yang mengendalikan CHS itu selamat. Why conduct CSRA? To protect the health of employee who may be exposed to chemical hazards to health. Nombor 2, enable management to make decision on appropriate control. Lepas tu melakukan induction ataupun training. Lepas tu melakukan exposure monitoring kalau perlu. Okay? Lepas tu specific objective of an assessment. Pertama, identify the hazard caused by the chemical. Chemical nanti akan menghasilkan hazard. Lepas tu evaluate the degree of exposure. Sama ada banyak ataupun sedikit. Itulah dimaksudkan dengan degree of exposure. Ya. Lepas tu evaluate the adequacy of existing control. Langkah kawalan yang sedia ada ni cukup ke tidak? Apakah langkah kawalan yang paling simple sekali yang berada di tempat kimia berkaitan dengan kawalan? Langkah kawalan yang paling simple sekali adalah dengan menjaga kebersihan, iaitu kebersihan pengendali itu sendirilah, iaitu selepas mengendalikan bahan kimia kena cuci tangan dan cuci semua peralatan yang berkaitan dengan bahan kimia. Yang paling senang sekali pengendalian bahan kimia, yang paling biasa yang jumpa apa sebenarnya? Pengendalian bahan kimia yang paling common di dunia. Spray nyamuk. Siapa? Spray nyamuk. Spray nyamuk. Spray nyamuk tu untuk ubat nyamuk di rumah. Ubat nyamuk tu telah dimodified dengan sangat komprehensif sehingga ke tahap manusia setut. Sebenarnya ubat nyamuk manusia setut pun tak apa dah. Level tu dia buat. Memang sangat rendah dia punya tahap toksik. Dia ubat nyamuk ni jadi sangat pemilik. Dia punya kesan racun. Cuma jangan you ambil racun tu you sembuhkan mulut tu, memang mati lah you. Contoh pengendalian bahan kimia yang paling common di dunia adalah tukang kebun. Tukang kebun sebenarnya ramai orang tak tahu yang mereka ni adalah chemical handler. Kenapa? Sebab bahan kimia mereka gunakan itu adalah bahan kimia yang mempunyai kadar toxicity yang sangat tinggi. Okey? Ya. You are now muted. You are now unmuted. Level toksik bahan kimia yang mereka kendalikan adalah sangat tinggi. Dan sepatutnya tukang kebun ni sebelum mereka menyembur bahan kimia, mereka hendaklah menggunakan full PPE. Maksudnya daripada kepala sampai ke jari, ujung jari semua kena tutup. Selepas itu, selepas mereka menggunakan ataupun melaksanakan aktiviti mengacung rumput, mereka dikendaki membersihkan badan mereka dengan menggunakan teknik mandi. Ya. You pernah tak tengok tukang kebun mandi selepas semua racun? Tak pernah tengok. Pernah tak?
Tak pernah. Mana ada lepas semua racun pukul 10 pagi pergi makan kat kantin. Ya. Tangan belum tahu dia cuci. Saya Betul. tengok mereka, okay, sebenarnya mereka tak ada knowledge. Dan tak ada knowledge sebab tak ada orang bagi tahu. Ya. So apakah kesan-kesan bahawa tukang kebun tu sudah terkena racun? Batuk. Katakan dia isap rokok, dia ingat dia batuk isap rokok, betul? Ya. Tak, dekat badan dia selain daripada batuk. Batuk tu mungkin senang sikit kita kan you perasan. Ada gejala lain tau dekat tukang kebun. You Kata-kata. perhatikan kuku mereka. Oh. Hitam. Kuku tukang kebun yang biasanya warna dia flat. Dia tak berkilat macam kuku kita. You sekarang ni tengok kuku you, berkilat tak kuku you? Ada sikit Benar, kilat. ya? Ada sikit lah. Kalau badan you sihat, kalau badan memang tak ada terkena racun, kuku you akan berkilat. Dan kalau kuku you tak berkilat ataupun kuku you deform ataupun dekat atas permukaan kuku you tengok ada garisan-garisan atas itu menunjukkan bahawa badan you telah terkena racun tu. Oh. Racun yang paling biasa ni ada rokok lah. That's why kalau orang isap rokok kuat sangat, kuku dia takkan cantik. Kuku dia memang akan deform sikit. Kenapa? Asap rokok tu kan keracun. Okay. So kalau you nak kuku cantik, you kena berhenti dari isap rokok. Ya. Okay. Masalah dekat kuku adalah simptom-simptom awal menunjukkan bahawa you telah keracunan. Racunan paling biasa adalah keracunan asap rokok lah. Ya. Okay. Ya, yeah. Ya, betul. Okay. Yang ni assessment to be carried out by an assessor. An assessor ni dia adalah orang yang kompetent. And then kalau nak ambil jadi assessor ni, dia sama macam safety officer juga, dia punya kelas. Cuma dia pendek sikit lah, kelas dia 14 hari. Cuma kalau saya tanya saya, antara kelas assessor dengan kelas safety officer, mana lagi shock? Lagi shock kelas safety officer. Jadi, kelas assessor ni sangat boring sebab dia terlalu spesifik dengan semua bahan kimia sampai dia mengantuk dalam kelas. Okay? Itulah kelas untuk assessor. Lepas tu review of assessment. The assessment carried out under Regulation 9 shall be reviewed if there has been a significant change in the work which assessment with the assessment relates. Lepas tu more than 5 years, lepas tu directed by MIGI. Secara umumnya, laporan CSIA ni hendaklah dibuat setiap 5 tahun sekali. Walau bagaimanapun, andai kata ada perubahan, iaitu renovation di syarikat anda, ataupun anda telah menukar bahan kimia yang digunakan, maka anda perlu menjalankan CSIA kurang daripada 5 tahun. Ataupun direct DG ataupun pengarah negeri mengarahkan you untuk membuat CSIA, maka you kena buat dalam tempoh yang lagi singkat. Okay. Yang ni depend dengan masalah pencemaran sebenarnya. Dan kalau ada komplain daripada pekerja ataupun pekerja membuat klaim di SOC. Okay. Ini yang menyebabkan you kena buat assessment ni lagi kerap. Apakah nama assessor dalam bahasa Malaysia? Assessor ni bahasa putih, bahasa Malaysia apa? Pengapit. Yes, bahasa Malaysia pengapit ya. Yang ni adalah content of assessment. Apakah kandungan yang terdapat di dalam CSIA? Yang pertama adalah potential risk to an employee as a result of exposure to chemical hazardous to health. Okay, potential risk. Apakah risiko-risiko yang mungkin diterima oleh pekerja? Nombor 2, dia menerangkan method and procedure adopted in the use of chemical hazardous to health. Dalam laporan ini juga menerangkan tentang apakah cara yang digunakan untuk
mengendalikan bahan kimia itu. Sama ada you mengendalikan dia secara manual, mana you berinteraksi secara manual dengan bahan kimia, ataupun you menggunakan robot untuk mengendalikan bahan kimia. Robot pun ada juga, ataupun you menggunakan sistem automatik untuk mengendalikan bahan kimia. Okay. Lepas tu nature of hazardous to health. Lepas tu degree of exposure to chemical hazardous to health. Degree of exposure ni adalah nanti assessor ni dia akan interview tanya sekali bekerja berapa lama dan satu hari berapa kali kerja. Maksudnya dia akan tengok durasi dan juga frekuensi. Okay. Yeah. Lepas tu nombor 5, the risk to health created by the use and release of chemical from work process. Dalam work process kita, biasanya dia akan menghasilkan bau tau. Dan kalau bau tu adalah bau daripada bahan kimia yang toksik, maka banyaklah langkah-langkah lebih komprehensif yang you kena ambil. Walaupun kalau you adalah kilang ni kari, bila datang pagi, kilang you bawa apa? Kari. Kalau kilang you kilang coklat, datang pagi bawa apa? Kilang apa? Kalau kilang coklat, datang pagi bawa Bau coklat. you rasa okey tak bau coklat dan bau kari? Boleh. Boleh? Sebenarnya tak boleh lah. Oh ya. Yeah. Kalau you kilang ni, you tak sepatutnya menghasilkan bau. Kalau you kilang kari, you tak sepatutnya menghasilkan bau kari di sekitar kilang. Kalau you kilang coklat, you tidak sepatutnya menghasilkan bau coklat di sekitar kilang. Kalau kilang kari bau kari, kalau kilang coklat berbau coklat, maksudnya kilang itu ada masalah. And then kalau bau tu keluar pada masa-masa tertentu, is okay. Katakanlah tiap hari pukul 8 sampai pukul 9 akan kita itu bau kari ataupun bau coklat, yang tu okay. Tapi dia tak boleh 24 jam. Kalau 24 jam maksudnya adalah sistem di kilang you silap. Okay. Jadi antara metod yang saya gunakan dulu semasa saya kerja di kilang ni, saya sampai pagi saya cium lah, ada tak bau kari? Kalau ada kari, bau kari siap lah engineer dia. Kena kari lah dia. So dia jangan sampai saya datang kilang ada cium bau kari. Takkan bila saya pergi kilang aiskrim saya cium bau coklat ataupun bau vanila, betul tak? Ya. Yeah. Okay, itu adalah indikator bahawa sistem you ada masalah kalau you tercium bau makanan ataupun produk. Okey, lepas tu nombor 7. Nombor 6, measure and procedure required to control the exposure of an employee to chemical hazardous to health. Lepas tu measure, procedure and equipment necessary to control accidental release of chemical hazardous to health as a result of leakage. Kita tengok kat sini nombor 7. Ini leakage pun you kena ada kawalan. Maksudnya kalau you sampai tersebut cium bau coklat, bau vanila, bau kari, maksudnya alat kawalan untuk mengesan pencemaran yang tidak sengaja ini telah rosak. Okay. Lepas tu nombor 8, the necessity for employee monitoring program. Lepas tu necessity for health surveillance program dan requirement for training and retraining. Contoh dekat sini ya. Apa beza antara 8 dan 9 tu? Kenapa ayat tu dipecahkan? Ya, nombor 8 tu employee monitoring program. Betul? Yang 9 tu keperluan untuk mengadakan health surveillance program. Jadi apa beza monitoring dan surveillance? Apa itu hari ya? Apa itu hari? Memang lupa. Saya explain.
Surveillance kena ada data. Monitoring. Monitoring. Tak ingat lah tuan. Apa yang you faham tentang ni? Surveillance S2 dan S1. S2 tu akan menunjukkan perbezaan ataupun apa-apa data daripada tahun 2017, 2020, 2021, 2019, 2021. Masa you membuat S1, data and monitoring 2018 sama dengan standard data. Maksudnya you ada pekerja yang sehat, betul? Betul. Bila you sehat, you diambil kerja lah. You tahu tak sebenarnya, andai kata M2018 tu gagal, you tahu apa jadi? Tak boleh buat operasi. Bukan tak boleh beroperasi, you tidak akan diterima kerja. Oh ya. You kena tengok betul-betul lah offer letter. Kalau you baca offer letter you, dia cakap you dikendaki melapor kerja pada sekian-sekian dari bulan. Dan anda juga dikendaki membuat monitoring untuk badan anda. Dan sama ada anda diterima ataupun tidak untuk jawatan ini bergantung kepada keputusan kesihatan anda. Ada tak dia cakap dia tu? Ya, betul. Ada? Semua offer letter ada macam tu. You kena berhati-hati. Okay? Okey. That's why ramai orang sebelum dia pergi M1 tu, dia akan jaga makan ni betul-betul tau, supaya M1 tu dia lepas. Betul tak? Betul. Gula jaga, jogging, BMI semua jaga supaya dia diterima kerja. Lepas tu 2009 tu hancurlah dia punya tu, dia punya parameter sebab dah tak kerja, betul? Ya. Biasanya S1 orang lepas, S2 biasa orang tak lepas. Kenapa? S2 you dah tak kisah. Aku peduli apa, aku dah kerja. Ya. Kan? Betul. Jadi sekarang you dah tahu apa beza S1 dan S2, M1, M2, M3, M4. Sebab itulah perkataan monitoring dan perkataan surveillance tu dipecahkan dalam pelajaran kita ni. Nombor 8 dan nombor 9. Siapa yang layak membuat S1 dan S2? Hygiene tech. Tak, doktor bang. OSB. Oh, okey. M1, M2, M3, M4? Hygiene tech. Tak, itu nurse di hospital. Kan cocok tangan you siapa? Bukan jetek. Takkan tak ingat yang pergi ketuk lutut you. Dia orang ada tak ketuk lutut you buat benda ni? Ada. Ada? Nurse. S1, S2 tu doktor yang buat. M tu semua nurse yang buat. Okey? Okey. Apa yang penting you dah faham apa beza masuk monitoring dan surveillance. Seterusnya tentang requirement for training and retraining pun nanti CSIA akan beritahu. So macam mana dia tahu? Sebab waktu dia interview, pekerja semua tak tahu apa benda. Ya. Pekerja tak tahu, so nanti dia akan recommend untuk
buat menggunakan guideline dia sendiri. Nombor 1, deciding the assessor, gather information about chemical work and work practice, divided work into work unit, determine degree of hazard, lepas tu evaluate exposure. You tengok, tolong baca nombor 2, Cik Jalan. Gather information about chemicals, work and work practices. Okey, sekarang you dah panggil seorang CSIA nak buat CSIA di tempat you. Ya. Lepas tu, bila CSIA minta SDS, minta apa-apa information, you cakap you tak nak bagi. You cari dah sendiri, you cakap macam tu. Boleh ke tidak? Tak boleh. Kalau you suruh CSIA cari sendiri dan you suruh dia explore dalam Google, you tahu apa laporan daripada CSIA? Dia akan bagi you sebagai C4. Sebenarnya information ni bukannya tanggungjawab CSIA untuk baca, untuk cari. Tanggungjawab CSIA untuk baca saja. Dan once dia minta and you tak bagi, dia akan cakap information inadequate. Dia tak akan cari. Okay? Yang ini yang kita buat chemical register tu kan tuan? Sebab itulah you kena ada chemical register. Kalau you ada chemical register, information you akan jadi lengkap. Ya. Dan chemical register hendaklah mengikut format daripada DOS. You jangan ubah, buat format sendiri. Kena ikut format DOS. Okay, dia macam ni tau. Apa saya jumpa dalam pasaran, katakanlah format DOS macam ni. Katakanlah format DOS original macam ni, you ubah menjadi macam ni. Ini pilihan A, pilihan B. Ini pilihan B. Mana satu boleh? Yang hijau tu ori DOS punya format. Sekarang you nak ubah. Dua pilihan. Satu you ubah dalam bentuk A, satu you ubah dalam bentuk B. Mana satu boleh? No, tak tahu tuan. Kalau ikut format yang DOS bagi. Katakanlah you saja nak modify. Mana satu boleh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A. Kenapa A? Kenapa tidak B? Kerana B tu tak lengkap. Tak ada nombor 7, 8. 5 tak ada. B tu sekali tengok macam sama dengan DOS, betul tak? Betul. Tapi elemen dia kurang. Sedangkan A nampak macam dah melanggar arahan DOS. Tapi semua maklumat dia ada, betul? Betul. Sebenarnya A dibenarkan, B tidak dibenarkan. A tu kenapa kebanyakan organisasi bila dia ambil format daripada DOS, dia akan tukar dalam bentuk A. Kebanyakan company tukar bentuk A. Tak kisahlah orang apa sekalipun, dia akan tukar dalam bentuk A. Kenapa? Sebab nak memudahkan kerja. Dia nak memudahkan urusan data. Nanti semua data ni you akan ambil dan you nak plot graph, betul? Ya. Jadi bila nak plot graph di dalam Excel, you mestilah buat dalam bentuk A. You buat dalam bentuk B, macam mana nak capture data? Tak dapat. Betul. Jadi apa yang berlaku dalam kebanyakan organisasi, mereka buat dalam bentuk B. Dan data mereka tak cukup. Dan saya tanya, kenapa nombor 5 dan nombor 8 tak
sangat nak cari, pergi minta tolong DOS negeri. Tanya kat dia orang, macam mana cara nak cari benda ni? I tell you, saya semasa saya membuat kerja sebagai Foreign Safety Officer, hidup saya bukan senang tau. Kerja saya tu naik DOS, tu naik bomber, tu naik DOE. Semua jabatan kerjaan saya pergi Kedah. Dan saya mempunyai hubungan yang sangat baik dengan semua pengarah-pengarah negeri. Tak kisah pengarah apalah. Pengarah bomba ke, Dewan Majlis Daerah ke, semua saya baik dengan dia orang. Kenapa? Sebab saya selalu pergi jumpa mereka, minta tolong menyelesaikan masalah saya. Itulah gunanya badan-badan kerajaan, untuk dia minta tolong. Bukannya ada masalah duduk diam, lepas tu salahkan orang. Tak boleh. Ada masalah, minta tolong. Ya, Tuan. Okay? Kalau ada duit lebih, minta tolong konsultan macam saya. Itu lagi bagus. Okay? Itu kalau ada duit lebih. Kalau tak ada duit lebih, dia sama macam private clinic dengan klinik kerajaan. Klinik kerajaan bayar apa? RM2. RM1. Klinik swasta bayarlah lebih, betul? Betul. Macam tu juga. Kalau ada duit lebih, jumpa konsultan. Kalau tak nak bayar, pergilah jumpa DOS. Itu dah jawab dia. Okay? Boleh modify tak? Boleh. Boleh. As long as elemen dia tidak dikurangkan. Ya. And then assess adequacy of control measure, conclude the assessment, identify action to be taken, reporting the assessment, review the assessment. Semua benda ni, data ni, DSIA akan bagi kat kita as long as kita provide mereka raw material ataupun data untuk mereka membuat kajian. Kajian CSIA ni ada dua tau. Satu dalam bentuk penelitian data, nombor dua dalam bentuk observation. Mereka akan perhatikan macam mana tempat kerja you, dan mereka akan perhatikan cara pekerja you menggunakan PPE, pekerja you bergerak. Dia perhatikan semua benda. Kemudian dia akan ambil gambar. Deciding the assessor. An assessment team to be set up, headed by the registered assessor. Kita tengok, yang mengetuai benda ni adalah CSIA. Lepas tu assisted by one or more of the following team. Safety officer boleh membantu dia, doktor boleh membantu dia. Preferably doktor yang jadi panel klinik lah. Ya. Okay. Doktor OHD company. Process engineer dia. Lepas tu an experienced knowledge member of the safety and health committee. Lepas tu industrial and health nurse pun boleh. Walau bagaimanapun secara praktikalnya yang diamalkan di dalam syarikat adalah assessor dibantu oleh safety officer dan process engineer. Ya. Proses engineer penting dalam kerja ni. Proses engineer yang faham sebenarnya tentang pendedahan bahan kimia. Lepas tu information to be collected. Identify all chemical hazards to health found in workplace and together information about the work and work practice involve chemical hazards to health. Maksudnya, kalau bahan kimia itu daripada tong pergi ke tempat proses menggunakan pipe, tong pergi ke tempat proses menggunakan pipe, perlu dibuat assessment ke tidak? Tong ke pipe. Perlu. Ya? Perlu. Perlu. Untuk yang mana satu? Kalau tengok macam daripada tong A pergi ke tong B menggunakan pipe. Kalau tengok macam tak ada melibatkan manusia, betul tak? Ya. So, kalaulah tidak melibatkan manusia, bila masa benda ni akan memerlukan manusia? Maintenance. Ya? Maintenance. Tak clear, slow sikit. Bila buat maintenance.
Satu maintenance. Maintenance tu pun masih jarang. Bila masa benda ni tong A pergi ke tong B akan memerlukan manusia. Sekurang-kurangnya assembly. Betul ke tidak? Ya. Bahan kimia nak pindah daripada tong A pergi ke tong B. You tahu apakah syarat pemindahan? Sebelum perpindahan dilakukan, you kena pastikan bahan kimia yang you nak pakai itu berada pada kepekatan dan sifat yang betul. Takut nanti bahan kimia lain yang you transfer meletup kilang you. Sebelum transfer, you mesti membuat confirmation tau. Benda yang nak transfer tu betul atau tidak. Pada ketika itulah you melibatkan manusia. Dan perkara itulah yang akan ditaksir oleh assessor nanti. Okey. Orang yang membuat sampling itu perbuatan dia semasa sampling. Walaupun bahan kimia itu ditransfer daripada tong A pergi tong B menggunakan pipe, langsung tidak melibatkan manusia. Ya? Ya, tuan. Okay. Dan juga maintenance lah yang you cakap tadi tu. Information to be collected. Chemical hazardous to health, use or release. Layout plan. Maksudnya dia akan minta plan logi itu nanti tau. Plan logi secara keseluruhan dan plan logi khas untuk proses yang dia kaji itu. Lepas tu proses flow chart. You tahu tak benda proses flow chart? Tahu tuan. Yang PID itu. Okey. Lepas tu employee at risk. Employee at risk adalah nama-nama pekerja yang terlibat dengan aktiviti itu. Untuk aktiviti maintenance, lain kumpulan dia. Untuk aktiviti production, lain kumpulan dia. Untuk aktiviti warehouse, lain kumpulan dia. Tak sama. Dia akan ambil senarai semua pekerja yang terlibat. Lepas tu control equipment design and maintenance. Control equipment design ni contoh adalah LED yang you pakai. Daripada LED apa lagi control equipment yang you ada? Chimney. Ya. Okay. Chimney yang you ada. Lepas tu accident record kemalangan yang pernah berlaku di tempat kerja yang melibatkan kesihatan. Okay, dia akan semak. Dan dalam ni biasanya dia tengok sama ada accident record you sudah tutup ke belum. Okay. Sejarah. Ya, saya. Apakah ciri-ciri menunjukkan bahawa accident report itu sudah ditutup? Sudah ditutup. Ya. Accident report dibuka semasa dibuka borang JKKP 6, betul? Ya. Buat notification. Dah buka, mesti apa? Mesti tutup. Mesti tutup. So, apakah ciri-ciri mengatakan bahawa fail itu sudah ditutup? Apabila borang kita tu diterima dan disahkan sudah menghantar dan berpuas hati. Itu masih buka. Oh. Kena Untuk buka investigation. Kebanyakan fail yang dah dikatakan tutup, bila saya buka sebenarnya kes itu telah ditinggalkan, bukan yang telah tutup. Oh. So, apa ciri-ciri mengatakan bahawa fail itu sudah ditutup? Benda ni you kena pastikan berlaku tempat kerja tau nanti. Dan sini, when submit the report, submitting JKP 6, belum tutup lagi tu. Belum sampai tutup.
Okay, yang ni saya ajar you tutup case incident. Dan benda ni kalau CSIA jumpa, memang you masak you buat ni. Okay, satu insiden berlaku. Lepas tu you buka JKKP 6. Lepas tu you buka JKKP 9. Belum tutup lagi. Dia akan ada satu proses review effectiveness of corrective action from JKKP 9. Not okay. Dia kena balik sini prosesnya. Kalau efektif, bola you boleh katakan close. Nampak tak? Yang ni akan dibuat oleh JKKP. Lepas tu, last kali, you kena invite DOS datang. DOS setuju tak yang kita buat tu efektif? Okay, efektif who say? Efektif confirm by DOS. Bukan you kata efektif, DOS kata efektif. Oh, okay. Orang lain boleh close file tu. Selagi DOS tak kata benda tu efektif, file tu tak boleh close. File tu akan berpusing-pusing ke JKP 9. Dan benda ni lah yang akan menyebabkan you gagal di dalam CSIA sebenarnya. Banyakkan kes CSIA gagal kat sini. Biasa dulu saya tangkap kat sini lah. Clear benda ni? Ya dah. Jangan close file dengan menutup file lah. No. Close file melalui tindakan. Bukannya file dah masuk kotak, close. Dibuka lah file dalam kotak tu. Sebenarnya boleh katakan 99% daripada file dalam kotak tu sebenarnya masih tidak close. Lepas tu monitoring record, health surveillance record, training program, personal protective equipment program. Itu tak ada laporan sangat. Biasanya orang kantor dekat nombor 6. Okay. Work unit. Okay, sebenarnya CSIA sebelum dia menjalankan penaksiran, dia akan membuat grouping tu. Contohnya orang maintenance dia akan buat satu group. Yang ni group maintenance. Satu lagi dibuat production. Saya dulu bila saya buat production dengan laboratory, saya grupkan mereka dalam kumpulan yang sama. Sebab pendedahan orang production dengan orang laboratory ni biasanya sama. And then team warehouse saya akan pecahkan lagi kepada work unit lain. Sebab team warehouse ni biasanya mengendalikan bahan pekerja saja. Bahan cecair mereka tak kendalikan. Yang terlibat dengan cecair adalah orang production dan orang makmal sahaja. Dan satu lagi yang menyebabkan saya terpaksa buat grouping macam tu, sebab jumlah duit yang saya charge berdasarkan work unit. Lagi banyak work unit yang pecahkan, lagi mahal saya charge. So saya tak naklah buat CSIA yang memudaratkan klien saya. Okay? So saya buatlah grouping macam tu, dan grouping itu dibenarkan oleh DOS. Sebab DOS suruh buat berdasarkan work unit. Jadi apakah itu work unit? Tolong baca work unit. Jalan. A work unit must fulfill two basic requirements.
One, work similarity, which is workers in the work unit must perform similar tasks. Two, similarity with respect to the hazardous agent. A worker using or are exposed to the same chemical hazardous to health. Jadi inilah cara menentukan work unit. Ini determine degree of hazard, identify all the chemical hazardous to health which the work unit is exposed to, either from the chemical use or handled by the work unit or chemical release from the work activities. Kadang-kadang mereka mengendalikan bahawa dia kena. Contoh, bila dia mengendalikan dia kena semasa menuang bahan kimia ke dalam tong ataupun ke dalam proses. Nombor dua adalah bahan kimia yang dibebaskan daripada tempat kerja. Contoh macam tadi saya cakap, bau kari dan bau coklat. Okay. Bau kari dan bau coklat tu, kalau dekat rumah, bau kari yang dicium tu memang pure kari saja. Sebab proses ya dekat rumah. Tapi kalau di tempat kerja, yang dikuatiri adalah takut nanti dalam bau kari tu ada bau-bau bahan-bahan toksik yang termasuk dalam tu, you tak boleh cium. Mana you ingat you sedut bau kari, tapi sebenarnya yang sedut tu lebih daripada kari. Benda-benda toksik pun you sedut sekali. Ya? Ya, boleh tuan. Okey. Yang ini you tengok dia R26, R27, R48, R40, dapat tak nombor-nombor tu? Okey, nampak. Inhalation. Nampak, Inhalation. Nampak Untuk pengetahuan you, nilai R ni adalah nilai di zaman CPL. Di zaman kelas, benda ni dah tak ada, tak wujud. Oh, okey. Saya ulang lagi sekali. Semua nombor dekat sini, R26, R27, R43, R36 ni semua, ini adalah semua nilai R yang wujud di zaman CPL. Di zaman kelas, dia sudah tidak ada. Waktu saya membuat CSIA dulu, saya memang pakai benda ni. Jadi sekarang ni, boleh tak buat CSIA pakai benda ni? Tak boleh. Tak boleh, sebab nombor ni dah tak dikeluarkan. So, kalau nak membuat CSIA pada zaman sekarang, you hendaklah menggunakan H statement. Tuan, H tu stand untuk apa? Ya? H dengan R tu stand untuk apa sebenarnya? Okey, R ni nombor lama ya. Kod lama. R tu stands untuk risk. Oh, okey. R26 tu risk dia lain. Mungkin batuk. R24 tu mungkin kanser. R40 tu mungkin you kena mutant dibuatnya. Dia macam-macam bentuk. Dan lain bentuk risiko, lain nombor dia. Okey. Dan kalau dibaca CSDS, dia tak akan letak cancer lah, korosif lah, dia tak akan letak, dia akan letak nombor-nombor ni saja. And then selepas you dapat R26 ke R24 ke, you kena rujuk kepada buku tu, buku CPL, buku OSHA zaman dulu yang ada CPL punya regulation. Dan you baca kat situ, R26 apa masuk, R24 apa masuk. Oh, okey. Faham. Dan seluruh dunia menggunakan kod yang sama. Dia takkan tulis. Sama ada dekat Jerman ke, dekat China, dekat Indonesia, di Malaysia, R26 memberi nama kod yang sama. Clear? Clear tuan. Yang H pula? Itu. Ya? Yang H pula? Itu berlaku sebelum tahun 2013. Lepas tahun 2013, kod R sudah tidak dikeluarkan. Mereka cuma mengeluarkan kod H. H pula adalah hazard statement. Oh, okey. Dulu mereka mengeluarkan risk statement, refresh. Sekarang refresh sudah tidak dikeluarkan. Mereka cuma mengeluarkan hazard statement.
sekarang? Memang dah tak wujud. Tak payah cari lah. So, kalau dulu cari unphrase, sekarang cari apa? Hazard, hash Statement. statement. Dia clear eh? Ya, clear Tuan. Ini pasal unphrase. Satu lagi, zaman dulu mereka mengeluarkan S-phrase. S-phrase adalah safety phrase. Safety phrase ni adalah untuk menerangkan tentang apakah langkah keselamatan yang you mesti ambil untuk berhadapan dengan risiko-risiko tertentu. Mungkin S10 suruh you pakai sarung tangan. S50 suruh you pakai face shield. S43 suruh you pakai kasut boot. Dia lain S, lain benda yang disuruh you pakai. Clear? Clear Tuan. S adalah safety phrase Safety phrase, okey. Dan safety phrase pun diguna sebelum tahun 2013. Pada selepas tahun 2013, safety phrase sudah tidak keluar. Mereka mengeluarkan P statement. So apakah P statement? P statement adalah precautionary statement. P phrase. Langkah berjaga-jaga. Ya? Clear Tuan. Jadi yang lama apa? Nama lama? R phrase dan S phrase, betul? Betul. Nama baru? Health phrase dengan P phrase. P phrase dan H phrase. H phrase, ya. Okay? P adalah precautionary, H adalah hazard. Okay? Clear Tuan. Okay. Yang ini pula evaluate exposure. Assess the exposure of work unit to each chemical hazardous to health handled by or exposed to the workers to the work unit. At the same time, assess the adequacy of control measure. Maksudnya sekarang ni, apabila mereka menilai pendedahan pekerja terhadap bahan kimia, mereka tengok apakah langkah kawalan sedia ada yang ada kat situ. Sama macam you membuat highway. Semasa you membuat which can cause less impact, saya suruh you tengok existing risk control, betul? Betul. Macam tu lah juga dia orang ni. Masa dia orang menilai pendedahan tu, mereka akan tengok ada tak face mask, ada ke tidak LED kat situ, ada ke tak training tentang bahan kimia yang diberi kepada pekerja, Okey. ada ke tidak STS kat situ. Clear? Clear Tuan. Kita tengok ayat atas dia, exposure, betul tak? Okey, kita kena review perkataan exposure ni cuma digunakan oleh CSIA saja secara rasmi. Safety officer jangan pakai perkataan ni. Sebab safety officer yang dia fokus adalah tentang harimau tu. Dia bukan sibuk tentang pekerja tu. Oh, okey. Kalau CSIA fokus mereka adalah pekerja, that's why mereka sibuk dengan exposure. Lepas tu yang ni pula, degree of exposure, who expose, how and what circumstances is the exposure, frequency, berapa lama, berapa kali dia expose, duration, berapa lama dia expose. Lepas tu kepekatan bahan kimia yang mereka terdedah, kepekatan di gigi ke, tetap ke. Okay. Lepas tu other factors such as training, information, employee, exposure monitoring and health surveillance. Benda ni semua dimasukkan ke dalam kita punya data untuk mengira. Semua benda ni kita ambil kira. Lepas tu estimate the degree of exposure is primarily based on the parameter frequency, berapa kali dia kena, duration, berapa banyak dia kena, berapa panjang masa dia kena. Lepas tu kepekatan benda tu terdedah.
3 kali PEL. Okay? Ya, boleh tuan. Yang ni, the presence and adequacy of existing control measure are evaluated for each work unit. Okay? Takut nanti existing control ada tapi rosak. LED ada tapi rosak. That's why LED pun kena check juga. Lepas tu the assessment is to be conducted simultaneously with the exposure assess. Okay, you rasa orang yang buat CSIA ni bila dia pergi membuat kajian CSIA, dia sendiri pakai face mask ke tak? Pakai? Pakai tak? Dia sendiri pakai tau. Kalau dia tak pakai, kan dia kena exposure bahan kimia. Tu lah you jadi assessor. Orang ni kena 1 bahan kimia, you kena 1000 bahan kimia. Kenapa tiap banyak sangat buat assessment? Jadi, technical analysis assessor ni, dia sentiasa menggunakan PPE yang lengkap tau untuk membuat kerja ni. Ya. Kalau tak, dia akan terkena dengan bahan kimia. Adequacy of existing control measure, dia akan check record of air sampling, biological monitoring, check record of inspection, estimation of control of the equipment. Cik jalan. Ya, saya. Apa perbezaan ketara di antara chemical monitoring dengan biological monitoring? Chemical monitoring dengan biological. Biological monitoring. Tak pasti tuan. Okey. Saya bagi tahu. Apa yang you faham daripada gambar tersebut? Biological monitoring lebih kepada manusia. Chemical monitoring? Chemical monitoring lebih kepada hazard. Chemical monitoring, you monitor bahan kimia. Itu chemical monitoring. Biological monitoring ni, you monitor darah manusia, kencing manusia, tisu-tisu manusia, rambut mereka, kuku mereka. Itulah biological monitoring. You ambil cecair badan manusia tu, you pergi hantar makmal, itu biological monitoring. Okey tuan. Faham ke tak? Faham. Dia tak perbezaan dia dah sekarang. Sangat clear. Ya? Ya. Chemical monitoring, monitor bahan kimia. Biological monitoring, monitor perubahan yang ada di dalam badan manusia. Clear? Clear tuan. Okay. So, air sampling itu adalah chemical monitoring. Nampak tak? Cuba baca ya, check record of. Baca benda tu. Checking record of air sampling, biological monitoring, and checking records on the inspection, testing, and examination of control equipment. Sebenarnya air sampling itu juga membawa maksud chemical monitoring. Okay.
use. The risk to health usually increase with the severity of hazard, amount use, lepas tu duration, and also frequency of exposure. Okay? Yeah. Ini adalah C1. Apa yang dimaksud dengan C1? Boleh tolong baca? If the risk is not significant now and not likely to increase in future, C1, the action required are end current assessment and review